Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin wa amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati dan dikasihi, yang berusaha Ustaz Izhar Sumali, pengurusi surah Al-Munawarah bersih 5 Fasaad 3 Putrajaya, serta dengan Ahli Jawatan Kuasa Exco Pengurusan, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh warga Mesir 5 Art 3, muslimin dan muslimat, ibu ayah, anak-anak, adik-adik yang dikasihi sekalian. Tak lupa kepada 2 orang ahli panel mual bicara kita pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang dinyatakan oleh Ustaz Izhar tadi, kita di kalangan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tanya pada diri kita, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, lepas tu saya jawab juga balik semula, itu sudah pasti. Apakah matlamat kita hidup di dunia ini? Sudah pasti matlamatnya tak lain dan tak bukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan meletakkan diri kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, diletakkan sebagai hamba yang berada di bawah naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bergeraklah kita semua ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita panjang tu, saya nak cerita je nak pergi ke syurga je. Semua nak syurga. Maka impian itu semua orang nak. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, saya jawab balik semula. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi menyatakan tentang banyak kelebihan-kelebihan majlis ilmu, maka inilah di antaranya yang dikatakan sebagai jalan-jalan dipermudahkan untuk ke syurga. Dan kita berada di antara esok dalam syurga taman-taman di sana yang disebut sebagai majlis zikir, majlis memperingati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuklah majlis ilmu pada malam ini. Tuan-tuan, insya-Allah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberi hidayah kepada kita untuk meletakkan kita di kalangan hamba-hamba yang terpilih mendahului masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak nak amin tuan? Amin. 2-3 orang yang amin. Naik orang tuan. Okey, dengar sekali ramai Al-Munawarah, amin. Okey, baru betul bunyi macam 1000 orang. Termasuk yang tak datang. 700 pintu tuan-tuan. Pintu je yang banyak. Semua dalam tu tak ada orang, jangan risau. Yang ada tuan-tuan. Okey. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, sebenarnya sebelum kita teruskan bual bicara, kita nak bagi Ustaz Aizal bernafas sikit, sebab dia ahli panel yang pertama. Sihat Ustaz kenal kan Ustaz Aizal kan? Tak payah nak perkenalkan diri lah. Cuma ahli panel kedua ni dia bertukar wajah. Sebab Ustaz yang sebenar dia hantar kori. Bukan kori ya, dia hantar sahabat dia. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Radhi Rejab diberikan kesembuhan kerana demam, dan anaknya juga diberikan kesembuhan kerana muntah-muntah. Yang ni pun jangan risau, Ustaz Radhi juga hebat. InsyaAllah tuan-tuan, tak perlu saya kenalkan Ustaz Aizal.
tak perlu Ustaz Rodi mungkin sikit lah. Ustaz Aizam ni yang biasa sangat lah, Putrajaya tak kenal Koman lah kan. InsyaAllah sedikit tentang belakangnya Ustaz Aizam ni kita doakan segera beliau menyelesaikan urusan pengajian dan bakal doktor insyaAllah. Amin. Dan kita bersama Ustaz Rodi ni, saya nampak Ustaz, saya tak kenal Ustaz, tapi saya nampak kali pertama terus saya kenal. Sebab kebetulan Ustaz ni tak buat juga pengalaman dia. Ketika tahun lepas, alhamdulillah, bila saya menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz ni lah yang menjadi guru pembimbing ibadah haji. Saya ingat Mekah tu, kalau tanya Kaabah tu dia cakap kenal tak Ustaz Rodi? Mesti jawab kenal punya kan. Ya. Maknanya Ustaz Rodi ni banyak waktunya dengan lembaga tabung haji, urusan pembimbing guru agama ibadah haji. Saya kata yang pertama sempatlah dengan taklimat dan ceramah-ceramah Ustaz di Madinah. Dan kini alhamdulillah bertugas masih lagi stay di LZS, Lembaga Zakat Selangor. Ustaz saya tunggu misal Jumaat ni Ustaz. Okey. Alhamdulillah kan. Baik. Jadi saya nak explain sikit dengan tuan-tuan supaya Ustaz Aizam tarik nafas kan. Ustaz Rodi fikirkan sebab dia minat Ustaz terjun kan. Dia nak fikir apa yang nak disampaikan oleh tuan-tuan ni. Yang tuan-tuan dan perempuan ni semuanya high level belakang. Putrajaya high level kan. Dia kena susun ayat betul-betul cakap. Tak boleh cakap kosong, kena ada isi ya. Sementara dia fikir tu, saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan perempuan, mewakili daripada imam besar. Kami masih lagi tak ada imam besar. Yang ada Ustaz Haji Ehsan selaku menjalankan tugas imam besar. Tak sempat hadir kerana Pak Isyak ni beliau ada program lagi. Dan alhamdulillah malam ni saya bersama dengan sahabat saya Ustaz Hamdan yang mempelopori program ini dulu. Awalnya beliau yang mempelopori MTMZA Lingua di Putrajaya. Yang cadang yang di Lingua tu kayuhan. Asrat ni kami nak kayu, tapi kan pun tak sampai-sampai. Jadi kami kata datang sendirilah, kata naik kereta. Namun ambil je program. Hari dia Ustaz Hamdan, alhamdulillah, sebagai unit PRO masjid malam ini bersama dan sahabat saya Ustaz Masri dan ada sahabat bantu saya Ustazah Mujirah. Mungkin ada, mungkin tidak. Biasalah orang perempuan ya. Jadi saya program ini di bawah unit saya. Di antara matlamat kita jemput di surau ni yang kadang-kadang jarang dengar masjid nak ikut program kerjasama, jarang. Tapi kita cuba alhamdulillah dengan titipan Jumaat yang disumbangkan dengan orang sini pun, orang sini sebenarnya kat sini, orang lain kan? Orang lain sumbang, alhamdulillah kita dapat banyak juga lah. Jadi di antara program yang agak kelainan sikit, kita turunlah untuk memanfaatkan bersama sumbangan-sumbangan hari Jumaat itu. Buatlah program bersama dengan surau ini. Bukan sekadar kita datang hari tuan-tuan dengar majlis ilmu tuan-tuan. Surau tuan-tuan ni insya-Allah adalah RM1 nak diberikan daripada masjid kami. Cukuplah RM1 bawa surau Jumaat banyak duit kan. Jadi insya-Allah ada selain daripada makanan yang hebat. Malam ni kira sekepala tuan-tuan. Satu kepala seorang RM30 kan. Mahal tu. RM10 agak insya-Allah jangan fikir makan. Apa pun makan jangan risau. Kan. Gulai ayam, gulai ikan. Lepas kita isyak nanti pasti ada makan. Ada makan. Lepas lagi ramai. Ini ada 200, lepas nak makan kan lagi ramai. Bertambah lagi sekali ganda. Itu biasa. Dan tak ada masalah. Jadi saya ingat kata-kata salah seorang sahabat saya yang jaga bahagian masjid, tak apa Ustaz buat yang program pagi je makan, pagi je makan. InsyaAllah hari besok hidayah ni Allah bagi kita usaha. Jadi selain daripada itu juga kita datang mesti untuk kenal. Walaupun saya tak kenal tuan-tuan, tapi saya dapat tengok sehat. Rupanya hari ini sahabat kita, jiran kita, Allah ambil nyawanya kan. Manalah tahu entah-entah besok pula baru dengar Ustaz Renda malam tadi dah Allah ambil nyawa dia. Enggak kan? Kita tak pasti berkenalan. Jadi tak langsung malam dah 200 orang besok datang sembahyang jenazah saya. Tak datang orang kan? Tak datang. Okay. Baik. Selain daripada itu kita juga mengharapkan program seumpama dengan ini tuan-tuan dan puan-puan dapat ilmu. Kita hasrat untuk bincang isu-isu semasa. Tapi ini kira isu semasa lah. Kita bincang tajuk pada malam ini Ramadan.
antara harapan dan kesungguhan. Tajuk ni Ustaz Izhar yang bagi. Saya tu buat soalan dia. Tak tahulah soalan dia kena ke tak kena dengan tajuk. Terpulanglah kepada Ustaz Izhar nak jawab. Okay. Tapi jangan risau tuan-tuan. Soalan ni saya tak sok sendiri saya yang bertanya. Tuan-tuan dan puan boleh bertanya. Nak boleh pun buat bicara. Boleh bertanya. Tak payah ada mic. Zaman teknologi yang ni command dah. Kalau guna mic ni, tuan-tuan tanya je dekat saya. Gunakan talian online, talian bebas tool malam ni. Free insya-Allah dengan syarat ada line 3G. So ada wifi lah. Command Putrajaya. Boleh hantar soalan dekat WhatsApp, dekat message. Kalau tak ada line 3G, hantar dekat message di talian 019 610 3987 Okey, tuan-tuan bertanyalah soal hukum ke, soal apa ke. InsyaAllah dua orang ahli panel kita akan menjawab sebaik yang mungkin. Okey, panjang celoteh saya. Sebab nak bagi masa, insyaAllah panel kita pun cakap tak banyak. Tuan-tuan nak ambil buku apa ni? Suka hati dia kata. Tak apalah, dia nak tinggal, kita balik lah kan. Okey, insyaAllah saya akan memaksimalkan. Saya dah dengar dah bunyi cacing dalam perut tuan-tuan tu. Nak makan, nak nasi. Alam ni tak sedap. Ada lawan buah, kambing kot. Kot, tak tahu ya. Tak saya melagak. Okey Ustaz, kita mulakan pusingan yang pertama. Pusingan saya ni dua je. Syaratnya 10 ke 15 minit dia nak jawab. Kalau lebih daripada tu, pendek umur Ustaz. Sedap dia kata kalau Ustaz kata kan. Okey ya. 10 minit saya. Sebab kita nak bagi orang ni banyak soalan ni. Semua tengah turun dahi. Puasa dah 30 tahun dah. Tapi kadang-kadang nak sebut antara harapan dan kesungguhan tu masih lagi rasa berbelah bagi di dalam hati. Okey Ustaz Izam, orang di kalangan kita segelintir lah. Mudah-mudahan tidak di sini. Kalau di sini pun mungkin ada juga perasaan-perasaan begitu. Bila masuknya bulan Ramadan, ya, Ramadan harap saya ni seperti Ustaz Izhar kata tadi. Tapi sungguhnya sekejap je Ustaz. Hangat-hangat teh kucing kata orang. Tengah hangat teh kucing dia baik sikit daripada hangat-hangat teh ayam kan. Hangat-hangat teh ayam. Semua Ustaz bagi komen untuk mukadimah sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ba'd. Bahagia Fadil Ustaz Ridwan, sahabat saya yang kedua Fadil Ustaz Wadi, seterusnya Tuan Musi Surau Ustaz Izhar, muslimin-muslimat yang berahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat diberi izin juga kepada Allah Subhanahu wa taala bersama. Saya pun cemas tadi sebenarnya nak call Ustaz Ridwan suruh gantikan orang. Tapi saya tak jumpa orang yang akan bersyukur untuk saya. Ustaz Rodi dia dapat ganti Ustaz Rodi yang lain kan. Saya tak jumpa. Kenapa saya payah sikit unit. Tak ada yang syukur untuk saya. Kalau syukur perempuan rupanya ada yang nama Aizam. Zaman saya mengaji dulu, guru saya panggil saya Azam. Nama Syekh Azam kata. Dia panggil saya Azam, tukar. Orang Arab dia tak faham apa makna Aizam. Azam ada. Ini yang sangat kuat keazaman dia sebab Azam. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik kepada persoalan Ustaz Ridwan tadi. Separuh daripada jawapan saya Ustaz Ridwan dah cerita dah syarah dah. Sungguh daripada itu Ustaz Ilham kita cerita. Jadi memang kerja saya pendek semua. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah tak ada. Dan umur kita memang confirm makin pendek. Tak ada orang boleh banyak umur ni. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, mengapa ada orang tidak bersungguh? Sebenarnya puncanya ialah kerana pertama sekali kita ni tuan-tuan mudah lupa. Sebab itulah manusia disebut al-insan
al-insan. Al-insan asal daripada kalimah asal rukun ialah nasiah. Maknanya lupa. Sebenarnya kita memang cepat lupa juga. Kita mudah lupa siapa diri kita. Siapa sebenarnya kita? Kita ambil contoh juga. Tengok orang gaji. Orang gaji juga. Saya pernah dulu pakai orang gaji. Pernah dua kali saya pakai orang gaji. Sekarang tidak perlu dah, anak-anak pun dah besar. Tuan-tuan, katakan sekarang ni orang gaji dia berikan cuti seminggu sekali kan oleh kerajaan. Maknanya dalam 7 hari dia mesti diberi cuti pada hari Ahad. Okay. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita sebagai majikan, kita beritahu dekat dia, kita kata kat dia, bibi, kamu tak payah cuti lah. Kamu tak payah cuti, nanti saya akan bagi 3 kali gaji, 3 kali ganda gaji kepada kamu. Kalau gaji kamu sekarang 800, kalau kamu tak ada cuti, langsung tak ambil cuti walaupun 1 hari sebulan, maknanya memang full time kerja daripada Isnin sampai ke Ahad, nanti saya akan bagi gaji kepada kamu 3 kali ganda, maknanya 2,400. Kalau kamu ambil cuti 4 kali sebulan tu setiap hari Ahad, maka gaji kamu macam biasa 800. Kalau kamu tak ambil, maka saya bagi gaji kepada kamu 2,400. Kata bibi ni tadi, macam ni lah tuan, saya tak maulah 2,400, saya biarlah gaji saya 800, tak ada masalah. Saya teruskan dengan cara saya kerja, tapi Ahad saya nak cuti. Bagilah saya 800 sebulan, cukup. Tapi saya tak mau yang 2,400 walaupun saya tak perlu bercuti. Tuan-tuan, dekat sini, kalau sekiranya kita dapati orang gaji yang seumpama ini, tuan-tuan, kita offer kepada dia 2,400 sebulan daripada 800 sebulan, hanya dengan dia penuhkan saja kerja dia setiap hari, iaitu Isnin sampai hari Ahad, yang memang dia pun dah duduk kat rumah kita. Kalau dia cuti pun dia tak pergi ke mana juga, dia duduk kat rumah kita juga, pasal dia orang gaji. Makan free, apa semua free, cuma buatlah kerja sikit sebanyak. Tuan-tuan, tiba-tiba dia tolak offer 2,400. Itu apa signifikan? Apa dia punya sign, dia punya tandanya juga? Tandanya orang gaji itu dah lupa diri. Dia lupa apa sebenarnya matlamat dia datang ke Malaysia ni. Kalau bibi Indonesia, kan katanya lepas ni tak ada dah bibi Indonesia tu kan. Nanti kena cari Timur Leste pula kan. Filipino ke apa kan. Tapi takut yang sisi suami tak kisah orang Filipino kan. Kami orang orang kata pula Kamboja kan pun juga. Jadi muslimin-muslimat, ini menunjukkan dia dah lupa diri. Tujuan dia datang ke Malaysia dia tuan, bekerja sebagai orang gaji nak mencari duit. Kalau ada orang offer lebih lagi daripada itu, tak kira lah kerja macam mana pun, tapi dapat lebih duit, maka dah tentulah bagi orang yang masih ingat, tujuan dia datang ke Malaysia ini sebagai orang gaji kerana dia nak mencari duit. Jadi kalau ada orang offer lagi banyak, dah tentu dia akan gunakan peluang itu, opportunist. Tuan-tuan, ini orang yang ingat tujuan dia datang. Tapi orang yang tak ingat tujuan dia datang, orang offer apa kepada dia, dia kata cukuplah sekadar apa yang ada pada ini, aku rasa tak perlulah, kamu nak bagi banyak mana pun tak apalah, cukuplah, aku dah cukup makanlah. Ini orang yang tak cerdik. Satu, yang kedua, dia lupa diri siapa dia, tuan-tuan. Jadi kita, tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla, dia utuskan kita ke atas muka bumi. Kita semuanya, taraf kita, status kita, tuan-tuan, sama. Tak kira kita kaya, tak kira kita miskin, tak kira kita duduk kerajaan ataupun kita duduk dalam mana pun, seperti disebut oleh Fadil Ustaz Ridwan, sama saja kita di sisi Allah, kita adalah abdun. Apa ni abdun? Abdun ialah al-ma'mur alladhi ma'alaihi illa yunafidh al-amr. Abdun ialah orang yang menerima perintah, yang tidak ada pilihan baginya kecuali melaksanakan perintah. Tuan-tuan, itu makna abdun dalam bahasa Arab. Kita ni hamba. Hamba ni maknanya tuan adalah orang yang menerima perintah. Bila sebut hamba tuan, dia lain. Hatta orang gaji pun dia tak ada. Dalam bahasa Arab kita tak panggil orang gaji itu sebagai hamba, sebab dia bukan hamba. Kita bayar gaji kepada dia. Kalau dia rasa dia tak puas hati dengan kita, dia boleh berhenti dan dia boleh belah dia ke rumah dia. Dia bukannya hamba. Sebab tu kita bayar gaji kepada dia. Kalau kita langgar kontrak kita dengan kerajaan dia, maka tuan mungkin kita pula yang akan diambil tindakan. Tapi kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita ni hamba, tuan. Kita ni asalnya hanya tuan menerima perintah, dan kita tidak ada pilihan kecuali menurut perintah. Itu sebenarnya kedudukan kita.
Tapi kita hari ini dah lupa. Kita semakin lupa bahawa status kita ni hamba, tuan-tuan. Sepatutnya, tuan-tuan, kalau nak teringat sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia kehendaki, maka dia mungkin akan jadikan kita, tuan-tuan, setiap bayi yang lahir dia cok kat dahi ni abdul. Tak bagi ingat semua. Sebab dia buat macam tu, kalau tidak naya kita tengok abdul. Dia datuk seri ke, dia tun ke, dia tan seri ke, atas kepala dia, tuan-tuan, abdul, hamba. Supaya kita jangan lupa. Nabi SAW pun bangga bila Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra sebut dengan kalimah hamba. Dia tak guna pun bi rasulihi, tapi bi abdi, menunjukkan sempurnanya ubudiyah perhambaan Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hari ini sebab apa orang tak bersungguh-sungguh, tuan-tuan? Pasal dia lupa dia itu statusnya hamba yang kerjanya memang menurut segala perintah Allah Azza wa Jalla. Ini kan pula dalam bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla segala macam offer. Tiba-tiba yang memang dia tidak bekerja sebagai hamba, yang memang kalaupun dia tak diwajibkan, tapi kalau dia buat, maka dia punya keuntungan yang dapat kepada dia sendiri. Tiba-tiba dia tak bersungguh-sungguh. Mana tuan dia memang betul-betul orang yang dah lupa diri. Kena pula orang Melayu, termahdi kata Melayu mudah lupa, confirm kan? Ini kita bimbang, tuan-tuan. Sebab tu bersungguh tak bersungguh, tuan-tuan balik pada diri kita sendiri. Kita sedar ataupun tidak status kita pada hari ini, tuan-tuan. Kita adalah merupakan hamba Allah Azza wa Jalla, yang tugas seorang hamba ni, tuan-tuan, hanya memberi perintah hatta walau. Hingga kan walau Allah Azza wa Jalla, kalau dia kehendaki, dia tak bagi apa pun, tuan-tuan, ganjaran kepada kita, tetap kita, tuan-tuan, kena laksanakan segala apa yang diperintah dan meninggalkan segala apa yang hilang. Saya kita hamba. Dan hatta makna kata dia tak bagi ganjaran kepada kita, kita kena buat kerja juga. Macam hamba sahaya. Di zaman Rasulullah SAW dahulu ada berlaku jual beli hamba sahaya. Kita beli seorang hamba dengan harga tuan berapa? 100 dirham emas. Kita beli dan dia bekerja di rumah kita. Tak dibayar gaji, pasal dia hamba. Dia ikut saja apa perintah Tuhan dia, tuan. Sebab dia dah dimiliki dengan pemilikan penuh, tuan. Samalah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Ta'ala ni dia ihsan pada kita, tuan. Walaupun dia memilih kita, dia mencipta kita, dia mentakdir segalanya, tuan, di alam ini, termasuk jantung kita, mata, hidung, telinga kita, pun dia yang takdir. Tapi tuan, bila kita ibadah kepada dia, kita sembah dia, tuan, maka dia bagi pula pahala, dia bagi pula bonus kepada kita. Jadi orang yang tak bersungguh-sungguh ni, tuan, sebab apa dia begitu? Kerana dia tak tahu ataupun dia lupa bahawa status dia, tuan, di hadapan Allah Azza wa Jalla tak lain bukan dia adalah sebagai hamba. Yang keduanya ialah mengapa manusia tak bersungguh-sungguh, tuan, adalah berpunca daripada dia langsung tak ambil tak ambil tahu dan tak ingin tahu langsung apa yang berkaitan dengan fadail dalam bulan Ramadan. Fadilat Ramadan. Ramadan ni bagi dia macam upacara tahunan. Tak ada apa-apa, macam sambut Maulidul Rasul. Setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul, sambutan pesta kan, sambut Isra wal Mi'raj. Yang penting acara kemuncak seperti yang disebut oleh Ustaz Ridha tadi, acara kemuncak, sikit lagi ada makanan. Apa yang penting nombor satu dia? Sama juga kan, terawih, lepas terawih ada makan. Buka puasa pun disediakan free of charge kan. Masjid Putra tu, Masjid Mizan tu, dan surau-surau pun sebahagian dia buat juga. Pilih saja, tuan, tak payah masak pada puasa. Itu dahsyat, pesta sungguh, tuan. Jadi dia rasa Ramadan macam tak ada apa-apa, tuan. Kelebihan pada tu, pada pesta, pada sambutan, festival Ramadan kan. Kerajaan kita ada buat festival, tuan, lagi dahsyat. Jadi sampai dia lupa Ramadan tu benda. Apa sebenarnya yang ada dalam bulan Ramadan? Sebab itulah ustaz-ustaz kita setiap kali Ramadan tersebut, idza jaa Ramadan futihat lahu abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Setiap kali itu disebut Ramadan kelebihannya, bila dia datang maka dia buka segala pintu-pintu syurga, dia tutup segala pintu-pintu neraka. Dalam Ramadan ada puasa antara ibadah yang Allah Azza wa Jalla sangat-sangat sukai, sehingga Allah Ta'ala tak kerti nak bagi tahu berapa banyak pahala yang dia nak bagi.
Antara ibadah yang paling dia suka tuan-tuan ialah puasa. Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Setiap amalan anak Adam, tuan-tuan buat apa juga amal kebajikan tuan-tuan buat. Tuan bagi sedekah, tuan puasa sunat, apa nama ni, tuan sembahyang sunat, macam-macam lah. Kalau ibadah yang sunat ataupun yang wajib tuan-tuan buat, Allah Ta'ala kata akan digandakan pahalanya menjadi 10 hingga 700 kali ganda. Illa saum, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa ni aku tak boleh nak bagi tahu berapa banyak pahala yang aku nak bagi. Wa ana ajzi bihi, hanya aku tahu, hanya aku yang tahu berapa banyak pahala yang aku nak bagi kepada orang yang berpuasa. Itu Allah Ta'ala sebut secara umum. Ini kan pula puasa yang Allah sendiri wajibkan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, semua amalan yang difardukan kepada kita, semua tuan-tuan disebut dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu." Tidak ada suatu pun amalan yang Allah Ta'ala paling suka seorang hamba dia mendekatkan diri kepada dia daripada amalan fardu yang difardukan, yang diwajibkan pada kita. Contoh, semua amalan fardu yang kita buat ni tuan, daripada sembahyang fardu kita, zakat fardu kita, zakat yang memang wajib kita buat, zakat fitrah tu, zakat perniagaan tu, zakat pendapatan, benda-benda yang wajib tu, yang difardukan kepada kita. Itulah sebaik-baik amalan yang paling Allah Azza wa Jalla cinta dan dia suka. Sebab tu difardukan kepada kita. Bayangkan amalan yang dia fardukan itu tuan, berada pula dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Sehingga Allah Ta'ala kata, Nabi SAW sebut, "Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi khaslatin wa man taqarraba